Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama dengan Cikgu Nasihah dalam pembelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 dan 5. Okey, hari ini kita akan belajar tentang golongan kata. Okey. Saya harap akhir pembelajaran pada hari ini awak dapat faham dan gunakan golongan kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Okey, awak lihat di sini, golongan kata terbahagi kepada 3 iaitu kata nama, kata kerja dan juga kata adjektif. Okey, golongan kata ni sebenarnya awak dah belajar. Betul tak? Betul kan? Okey, so hari ini kita akan imbas semula, kita akan ulang kaji golongan kata. Tadi saya ada sebut golongan kata terbagi pada 3, betul? Okey, pandai. Ada 3. Ingat tu, ada 3. Tapi pada hari ini saya akan fokus kepada golongan kata nama. Okey, apa dia golongan kata nama? Sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya golongan kata ini menamakan orang, haiwan, tempat, benda ataupun konsep. Okey, golongan kata nama ini terbagi kepada 3, iaitu kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okey, kita lihat satu persatu. Kata nama am. Okey, apa dia kata nama am? Okey, kata nama am ni digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa dan juga tidak bernyawa. Okey, contohnya, kata nama am merujuk kepada orang. Seperti apa? Ayah, polis, lelaki, ibu, perempuan, askar dan sebagainya. Okey, yang kedua, kata nama am merujuk kepada haiwan. Contohnya, itik, buaya, burung, ikan dan lain-lain. Okey, yang ketiga, kata nama am merujuk kepada benda. Contohnya, televisyen, bank, komputer, pintu, katil dan lain-lain. Okey, dan yang keempat, kata nama am merujuk kepada tempat. Contohnya, stadium, jalan raya, pulau, balai raya dan sebagainya. Okey, kata nama am ini boleh dibahagikan pada 2 iaitu kata nama am konkret dan juga kata nama am abstrak. Okey, dan kata nama am ini mesti menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Okey, kita lihat yang kedua, kata nama khas. Apa dia kata nama khas? Pandai. Kata nama khas ini digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda. Sama ada benda itu bernyawa ataupun tidak bernyawa. Kalau bernyawa, dia merujuk kepada nama manusia. Kalau dia tidak bernyawa, dia merujuk kepada nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Kata nama khas merujuk kepada benda. Contohnya, Sri Aman, Honda, Hikayat Hang, Tuah. Nampak tu? Dia merujuk kepada apa? Sri Aman itu nama bangunan. Okay. Honda itu nama kereta. Hikayat Hang Tuah itu judul buku. Okay. Yang kedua, kata nama khas merujuk kepada orang. Okay. Contohnya apa? Cik Suzy, Inspektor Rahman, Dr. Lee, Cikgu Nasihah. Betul? Okay, yang ketiga, kata nama khas merujuk kepada haiwan. Contohnya, sang kacil, si tompok, si putih, si comel dan lain-lain. Okay, dan kata nama khas yang merujuk kepada tempat. Contohnya, Kuala Lumpur, Kota Tinggi, Selangor, Negeri Sembilan. Lagi apa? Melaka, okay, dan lain-lain lah. Okay, biasanya kata nama khas ini huruf pertama perkataan ditulis dengan huruf besar. Okey, yang ketiga adalah kata ganti nama. Okey, apa dia kata ganti nama? Okey, kata ganti nama ini digunakan untuk mewakili diri seseorang atau sebagai petunjuk. Okey, terbahagi kepada 2 iaitu penunjuk bersifat menerangkan. Apa dia? Itu, ini. Ataupun yang kedua, penunjuk bersifat pertanyaan. Okey, contohnya apa? Siapa, apa, mana dan lain-lain. Okey, kata ganti diri ini terbagi pada 3. Okey, kat sini saya dah buat short form ni.
Okey, KGD ini adalah kata ganti diri. Kita lihat satu. Kata ganti diri pertama. Contohnya, saya, beta, aku, patik, kami, kita, daku. Okey. Yang kedua, kata ganti diri kedua. Contohnya, awak, engkau, kamu, anda, saudara, saudari, tuan, hamba. Yang ketiga, kata ganti diri ketiga. Contohnya, ia, dia, beliau, mereka, baginda dan nya. Di sini ada beberapa cara untuk awak kenal pasti golongan kata nama. Okey, kita lihat cara yang pertama. Kata nama didahului oleh kata bilangan, penjodoh bilangan atau kedua-duanya. Ingat didahului. Okey, contoh yang pertama, 3 hari. 3 itu adalah kata bilangan. Selepas itu hari. Hari itu adalah kata nama. Contoh yang kedua, 2 ekor. 2 itu adalah kata bilangan. Ekor itu adalah penjodoh bilangan. Okey, kemudian diikuti oleh perkataan kucing. Kucing itu adalah kata nama. Okey, cara yang kedua, kata nama diikuti oleh kata ganti nama tunjuk, ini atau itu. Okey, contoh rumah. Rumah itu kita dah tahu itu adalah kata nama. Kemudian diikuti dengan kata ganti nama tunjuk ini, rumah ini ataupun peristiwa itu. Peristiwa adalah kata nama, itu adalah kata ganti nama tunjuk. Okey, cara yang ketiga adalah kata nama didahului oleh kata sendi nama atau didahului oleh kata sendi nama dan kata arah. Okey, kita tengok tu. Kata nama yang didahului oleh kata sendi dulu. Contoh, di sekolah. Di adalah kata sendi nama, sekolah adalah kata nama. Okey, contoh yang kedua, pada hari Isnin. Pada adalah kata sendi nama, hari Isnin adalah kata nama. Okey, yang ni pula. Contoh dia, dari Selangor. Dari adalah kata sendi nama, kata nama adalah Selangor. Dari Timur Selangor. Dari adalah kata sendi nama, Timur adalah kata arah, kata nama adalah Selangor. Setakat ini jelas tak anak-anak? Jelas Alhamdulillah. Okey, mana yang tak jelas tentang golongan kata nama ini, bolehlah nanti call saya ke, mesej saya ke bila-bila Okey, sekarang saya ada beri contoh kesalahan umum penggunaan golongan kata nama. Okey, kita lihat yang pertama, kenapa dia salah. Madir dan Mizi memancing di sungai. Okey, sungai itu adalah kata nama am. Kalau kata nama am, mestilah huruf kecil. Maksudnya sungai, S tu mesti huruf kecil. Okey, yang kedua, abang saya belajar di Universiti Putra Malaysia. Kenapa dia salah? Kerana Universiti Putra Malaysia itu adalah kata nama khas. Kalau kata nama khas, mesti awalnya ditulis dengan huruf besar. U besar, P besar, M besar. Okey, yang ketiga, Anab itu sangat lembut bulunya. Ia sangat agresif. Okey, kenapa dia salah? Kerana dia guna perkataan ia. Ia itu adalah kata ganti nama diri. Okey, kalau kata ganti nama diri tidak boleh digunakan untuk merujuk binatang, benda ataupun perkara. Okey? Yang betulnya apa? Anab itu sangat lembut bulunya. Nokta. Anab itu sangat agresif. Guna balik anab itu. Jangan guna ia. Okey, yang keempat. Gejala merokok dalam kalangan murid perlu dibanteras kerana dikuatiri ianya kian menular. Okey, kenapa dia salah? Sebab perasan tak kat sini? Ia dan nya itu adalah kata ganti nama diri ketiga. Ia tak boleh digabungkan. Okey? Jadi yang betulnya apa? Gejala merokok dalam kalangan murid perlu dibanteras kerana dikuatiri masalah ini kian menular. Okey, ini adalah syair yang dihasilkan oleh Allahyarham Datuk Osman Awang. Ada tak yang tak kenal? Siapa Allahyarham Datuk Osman Awang ni? Ada. Okey, tak apa. Hari ini saya akan kenalkan.
Belakang tu saya telah letak gambarnya. Okey. Allahyarham Datuk Osman Awang ini merupakan sastrawan negara. Okey, dia ni dilahirkan di Kota Tinggi dan dia merupakan seorang penyair dan juga penulis dalam pelbagai genre. Okey, termasuklah cerpen dan juga drama terkenal di Malaysia. Okey, yang ini adalah salah satu syair yang dihasilkan. Balada terbunuhnya beringin tua di pinggir sebuah bandar raya. Tugas awak adalah keluarkan kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama yang ada dalam rangkap pertama. Kemudian, awak pindah dan masukkan kata nama yang telah awak cari dalam rangkap pertama puisi tadi tu ke dalam ruangan seperti ini. Okey. Setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.